أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. قلنا اهبطوا منها جميعا Allah. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم Allah. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah. InsyaAllah. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Allah, Allah, Allah ya Rabb. Masya-Allah. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم Allah. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Allah, Allah, Allah. Masya-Allah. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan rasa tak puas. Sadaqallah tu kalau nak panjang lagi, tapi tak bolehlah. Sebab hari ini kita nak ulang kaji, tapi insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan dengarkan bacaan daripada idola saya juga ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat-sahabat sekalian, iaitulah Al-Fadil Ustaz Amir Rahman bin Abbas. Jadi assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Allah, kita pun nak ucap assalamualaikum kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dan juga Ustaz Fazrul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Dia hari Sabtu ni Ustaz ya. Dia bila hari Sabtu ni Dia lain sikit Ustaz. lain sikit. Saya pun di tengah ni Ustaz. Masya-Allah hari ni pertama kali Ustaz dalam Di tengah, sejarah. Dia biasanya kursi Ustaz Ustaz Tirmizi. Tirmizi, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semua, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Ustaz Amir Rahman merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Malaysia 2011, dan beliau juga merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa negara Kuwait pada 2014. Subhanallah. Kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya mengenang ataupun berkongsi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Amir sebut tadi, baca tadi, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, antaranya iaitu nikmat agung juga kita dapat bersama dengan Al-Quran pada hari ini. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran semua, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang sedang bersama dengan keluarga di hadapan kaca TV, ada yang sedang memandu Ustaz, yang nak pulang ke kampung halaman dan sebagainya, dan juga nak ke mana-mana. Tapi saya yakin dan percaya juga sahabat-sahabat sejati My Quran Time pasti akan bersama dengan Al-Quran. Semalam Ustaz ada yang berkongsi Ustaz, tengah pilih bawang Ustaz,
Tinggal pilih bawang besar, bawang kecil, halia, lengkuas dekat mall. Dengar main Quran time dengan Ustaz Fazrul. Masya-Allah itu Masya Allah. memang hebat ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insya-Allah kita akan ulang kaji Ustaz Amir. Terima kasih banyak. Kita nak ulang kaji hari ini muka surat 7 hingga 9 Ustaz 7 hingga 9. Alhamdulillah Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita ingin meneruskan Ya, Ustaz. hari ini ulang kaji kita, dan sudah tentunya kita ingin melihat kepada Ummul Quran, Ya, subhanallah. Al-Fatihah. Kita persilakan Ustaz, pasal Ustaz dah mula kan, Ustaz kena teruskanlah ya Ummul Quran ini. Silakan Ustaz. Semalam semalam berada di sebelah lecturer saya. Aha. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Hari ini berada di sebelah guru kita pula. Allah. Kena baca ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian. Tak apalah, kita sama-sama jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memulakan, dan hari ini kita bertuah Ustaz ya. Ada Ustaz Amir, ahlan Ustaz ya. Kita melihat kepada halaman ke-7 hingga ke-9 ulang kaji Ustaz ya. Dan kita nak ulang kaji dari segi bacaan dan ulang kaji sedikit daripada apakah kandungan yang ada pada halaman ke-7, 8, 9. Kerana kita membaca sebentar tadi surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu macam mana ya? Bila kita minta hidayah, Allah jawab pada ayat 38 ya, selain daripada ayat 2 hudal lil muttaqin ataupun dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat 38 ini adalah kisah Nabi Adam. Semalam kita ulang kaji bagaimana Nabi Adam bersama dengan Hawa ya, dan bila dah keluar, bila Allah kata keluarlah, turunlah kamu minha jami'a, semualah ya, maksudnya Nabi Adam, Hawa dan juga iblis itu, maka Allah memberi panduan kalau nak masuk balik ke syurga Allah, kembali balik ya, bagi Nabi Adam dan juga bagi kita sebagai Bani Adam, Allah memberi dia punya clue ya, panduan seperti mana yang dibacakan awal tadi oleh Ustaz Amir, iaitu daripada ayat 38, iaitu Allah berikan hudan ya, huda, siapa yang ikut kepada hudaya, daripada hidayahku. Ku itu maksudnya hidayah ini hanya milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya, Allah menjanjikan kepada kita fala khaufun ya, bukan fala yakhaf ataupun bukan fala yakhafun, tapi fala khaufun Ustaz ya. Yang kita dah belajar bahawa khaufun ini maksudnya satu ketakutan. Kalau yakhafun tu sedang takut-takut. Ya, satu kata nama, satu lagi kata kerja. Masya-Allah. Bila kata nama maksudnya dah memang stabil lah tu. Memang Allah kata yang bimbang, yang betul-betul bimbang itu tak ada dah. Ya, bimbang sikit-sikit tu adalah kan, kita bimbang nanti tengah hari Ustaz nak makan apa Ustaz. Ya kan, bimbang gitu kan. Bimbang, ataupun nanti kalau bimbang nanti boleh bercuti ke tidak, contohnya kan, bimbang sikit-sikitlah. Tetapi bimbang yang besar ya, Allah sudah lindungi alaihim, ke atas mereka. Maka ini janji Allah bagi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time pada hari ini. Kita nak kan, kalau boleh kita berada di atas hudaya ya, di atas hidayahku, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah panduan yang Allah berikan, dan yang dibacakan oleh Ustaz Amir sebentar tadi Ustaz ya, Ustaz membaca daripada ayat yang ke-40 itu bermula kisah Bani Israel. 40, daripada ayat 40 ni sampailah beberapa belas muka surat kita akan baca Ustaz ya. Juzuk pertama ni lebih kurang kisah Nabi Adam, Bani Israel ya. Jadi itu kita punya sinopsis bagi halaman 7 itu. Adam dan Hawa tinggal di syurga.
ayat 38-39, 40 perkara yang diminta daripada Bani Israel bermula tentang nikmat-nikmat, tentang kisah Bani Israel dan apa masalah yang berlaku pada mereka. Ada yang tanya Ustaz apa beza Bani Israel dan Yahudi? Ya, Bani Israel ini ringkas. Kalau yang panjang kena tanya Ustaz Amir lah kan. Okey, tapi hari ini Ustaz Amir kita jemput untuk kita dengarkan bacaan, kongsikan pengalaman kan, pengalaman. Baik. Jadi ringkasnya Bani Israel ini adalah satu keturunan ataupun kaum. Ya, satu kumpulan manusia lah ya. Jadi macam kita Bani Adam. Dan kalau katakan Yahudi ini apa, mudah ceritanya ia adalah satu agama. Ya. Jadi bila Allah tegur Yahudi itu fokus pada agamanya, bukan pada orangnya. Orangnya namanya Bani Israel. Jadi setiap kali kita dengar Bani Israel, maka kita pun kena ingat bahawa kita ini Bani Adam. Bani Adam. Okey, kena ingat bahawa Allah sebenarnya beritahu pada Bani Israel biar dia beri perhatian, tapi juga untuk kita yang Bani Adam. Pasal kita Bani Israel, ayah kepada Israel ataupun Israel ni nama lain siapa Ustaz? Macam mana? Dia ada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail okay, dan juga Nabi Ishak. Lepas tu bawahnya Yakub ya, membawa kepada Israel ya. Jadi kalau Bani Israel dia pergi kepada Nabi Ibrahim, kita ni bukan Bani Ibrahim kan. Kita ni terus sampai ke atas ya, iaitu Bani Adam. Jadi orang Bani Israel ni juga Bani Adam juga kan. Tapi mereka kata bahawa kami ni Bani Israel dan kami ni special, the chosen one kan. Tapi sebenarnya mereka itu memang dipilih dengan syarat. Dengan syarat iaitu apa? Dia berpegang kepada hadiah daripada Allah pada ayat 38 tadi. Ya, yang dicakap pada Nabi Adam, kena dia pegang juga, barulah dia dapat kelebihan tersebut. Kalau kita nak kelebihan, kita juga kena berpegang kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini halaman 7 dan kita nak mendengar selepas ini bacaan ayat 38 ataupun tadi Ustaz dah baca ayat berapa Ustaz tadi? 38 hingga 40. Kita nak tengok sambung 45 hingga 48. Kali ini Ustaz Amir jugalah Ustaz Amir ni. Ustaz Amir je ini. Ustaz Amir. Tapi sebelum Ustaz Amir bercakap tentang ayat 45 ni Ustaz Ustaz boleh kongsikan sikit tak Ustaz dalam pengalaman baca Quran ini untuk memberi inspirasi kepada penonton di rumah. Sebenarnya Ustaz bila Ustaz terlibat dengan taranum ataupun kecil-kecil dah memang taranum? Insya-Allah. Sila Ustaz. Insya-Allah. Fadhal Ustaz. Ya, taranum ni bermula secara bukan dirancang lah, tapi saya bersyukur kerana memang barangkali ketetapan daripada Allah Ta'ala melorongkan saya ke situ. Bila arwah ayah saya bawa saya pergi umrah, kebetulan ayah saya baru meninggal bulan Ramadan baru ni. Allah Rabbi, masya-Allah. Jadi bila balik tu saya suka dengar Imam Mekah tu, mesti Imam Sudais baru-baru lagi dia. Masya-Allah. Jadi masa tu umur apa Ustaz Amir? Dalam 10 tahun. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi bila balik tu saya duk tiru Imam Sudais lah dalam kelas ke, kalau ada period agama tu saya nak baca Quran lah kalau pendidikan Islam. Jadi ustaz tu dengar, dia suruh terus masuk tilawah. Masya-Allah. Jadi di situlah kita diperkenalkan dengan satu orang guru. Mulalah belajar dan guru tu pun dah meninggal Jadi saya sebenarnya agak sedih juga tahun ni bapa saya meninggal. Ada guru saya dulu sekolah pun ada meninggal dan itulah sebenarnya hakikat lah kita kena terima tiap-tiap hari akan ada orang yang lahir dan ada orang yang meninggal. Ada yang meninggal. Jadi itu maknanya jalan supaya barangkali memang Tuhan dah aturkan begitu jalannya dan alhamdulillah di situlah saya mula daripada umur 10-11 tahun tu. Masya-Allah. Alhamdulillah masih lagi sampai ini kita belajarlah sedikit demi sedikit. Allahu Akbar. Masya-Allah ya, maksudnya ada berita sedih tetapi kalau kita tengok dalam ayat 38 tadi walahum yahzanun, dia masih ada sedih tapi insya-Allah ada satu peristiwa nanti tak ada sedih langsung bila ustaz nanti kembali insya-Allah kita sama-sama bersama dengan tuan-tuan bila kita bersama dengan al-Quran ini Allah janjikan walahum yahzanun itu iaitu bila sampai di akhirat nanti kita bertemu balik orang-orang yang memperjuangkan hudan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat yang ke 40 ataupun 45 hingga 48 bersama dengan Ustaz Amir. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله 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 يا رب ما شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله الله يا رب ما شاء الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Masya-Allah masya-Allah Ustaz. Ya. Masya-Allah. Saya kalau Ustaz Amir ni bacaan yang sangat unik Ustaz. Unik bacaan. Unik dari segi apa tu Ustaz? Unik dari segi Teranum ni tak berapa ya, faham kan. Unik dari segi gerakan suara, intonasi suara, penggunaan taranum. Dan sahabat-sahabat kita pun ada yang bertanya. Nanti mungkin Ustaz Amir boleh kongsikan dengan kita perbezaan bacaan mujawad dengan murattal. Dan Quran time kita ni Ustaz, saya nak respon satu sahabat kita, Nurul Najihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najihah Zulkifli, pengajian Al-Quran dan qiraat. Saya tonton live FB Quran Time dari perantauan dari Mesir. Dari Mesir. Allahu Akbar. Terima kasih atas inisiatif ini. Mohon doakan saya dan kembar saya Nurul Najibah binti Zulkifli berjaya dalam imtihan Ogos nanti. Amin ya Rabbi. Najah insya-Allah. Dan najihin wal faizin insya-Allah. Terima kasihlah kepada Nurul Najihah. Jadi subhanallah, bacaan yang sangat menarik Ustaz. Sangat menarik. Dan daripada umur 10 tahun pun dah mula Ustaz. Maksudnya galakkan daripada ibu ayah penting. Untuk galakkan anak-anak kita baca Quran. Tak apa kalau tak apa nak betul lagi baca, tak apa, beri galakkan baca tak apa, dengarkan anak-anak dengan macam Ustaz Amir dengan Sudais dengan Syekh Abdul Rahman Sudais. Maksudnya penting juga untuk dengar qori-qori Syekh baca ni Ustaz. Dia bila mendengar ni Ustaz ya, kalau yang Ustaz baca tadi daripada ayat ayat yang ke-47 contohnya kan. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati ya. Salah satu daripada cara untuk kita mengingat nikmat Allah ini, kita ingat satu dan kemudian kita sebutkan. Jadi salah satu tekniknya macam Ustaz Nah kan, bila dengar banyak daripada Sudais itu, akhirnya daripada mungkin bagi setengah orang dia Syekh Sudais ke siapa-siapa baca Quran ni tak berapa nikmat. Tapi bila dia dengar banyak kali kan, macam air lah Ustaz kan. Mula-mula dia berasa macam tak nikmat, tapi bila dia banyak kali apatah lagi ada manfaat ada kesejukan yang kita dapat daripada mendengar daripada perkara tersebut, maka itu yang akan menyebabkan kita makin masuk ke dalam hati kita. Dan inilah perkara yang Allah bawakan kepada siapa? Bani Israel pada ayat yang ke-47 ya, ataupun 47 lah ya. Tapi sebelum itu kita melihat pada ayat yang Ustaz baca tadi, ayat 45, mohonlah pertolongan ya daripada Allah ini dengan dua perkara, sabar dan juga solat. Sabar dan juga solat. Ayat ini hadir selepas Allah bercakap tentang apa? Tentang orang Bani Israel ini, mereka perlu pada ayat 43 kena solat, zakat dan warka'u ma'ar raki'in. Ya, rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Pasal mereka ni Ustaz ya, di Madinah itu
mereka tak nak rukuk bersama dengan satu lagi golongan namanya Muslim. Pasal dia rasa macam saya ada style saya sembahyang, mereka ada rukuk juga. Kalau yang original Yahudi, Bani Israel ataupun Yahudi ni sembahyang, dia berdiri kan, kemudian dia sujud terus, kemudian dia rukuk. Dia terbalik kan. Dan ada yang dah tak ada rukuk dah, sujud saja. Ada yang tak ada sujud Ustaz, di lama-lama kan. Jadi bila diingatkan balik, bersamalah orang yang rukuk, takkanlah saya nak rukuk bersama dia, walaupun dia rukuk juga. Betul, tapi kerana bukan isu rukuk di fizikal semata-mata, tapi di sini merendah diri, mengikut kepada seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita lihat, kalau seseorang itu betul-betul mengharapkan pertolongan daripada Allah, ya, kita kena apa? Kita kena sabar dan juga solat. Ini berat kecuali orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Macam mana nak jadi orang yang khusyuk, Ustaz, ya? Ya. Cakap tadilah, selalu diingatkan nikmat Allah. Jadi akhirnya kita rindu nak berjumpa Allah. Ayat yang ke-46 yang Ustaz baca sebentar tadi. Bila kita selalu nak jumpa Allah, ya, macam sekaranglah Ustaz ni, Ustaz rindu nak jumpa mak nak balik nanti kan. Ustaz. Betul Ustaz. Okey. Ataupun Ustaz Tirmizi sekarang memang dia dah berjumpa kan. Saya belum lagi contohnya kan. Dah rindu dah ni. Belum ya. Pasal kita khusyuk, kita beri fokus kepada nikmat yang mak, ayah kita manfaat kepada kita. Betul, Ustaz. Ya, tapi kalau kita tak ingat, kita ingat ada perkara lebih hadiah lebih tinggi lagi daripada mak ayah, kita mungkin tak rindu nak bertemu mak ayah. Kalau kita tak menghargai Quran ini lebih tinggi, mungkin kita rasa bahawa nak jumpa Tuhan, rasanya happy lagi kat sini. Itu yang berlaku, ya. Dan Allah ingatkan sekali lagi, ya, kalau katakan tadi pada ayat yang ke-40 Allah kata ya Bani Israel uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Pada ayat 47 sekali lagi, ya, ingatlah nikmat kepada yang kami telah anugerahkan kepadamu, wa anni faddaltukum alal alamin. Maka selepas inilah, ya, pada ayat 48 ini Allah cakap kalau satu nikmat dah belakang, perkara yang dah lepas, tapi yang kedua juga ke depan. Dua perkara ini kalau kita tengok lepas dan tengok ke depan, insya-Allah kita sentiasa akan menghargai hidayah daripada Allah, dan kita akan jadi orang yang mendapat yunsarun, mendapat pertolongan kan, ya. Tapi kalau tidak, ayat 48 itu syafaat Quran, syafaat Rasul, syafaat malaikat, mereka ni Allah cakap wala yuqbal, tidak diterima. Pasal apa? Pasal lepas ini kita akan bawa cerita, Allah bawakan cerita apa? Mereka ni dengan Quran, mereka bukan Quran, dengan kitab mereka, dengan Taurat itu dia main-main. Masya-Allah. Ya, yang membawa Taurat itu dia pun main-main. Ya. Dan juga bercakap tentang malaikat pun dia siap cakap lagi Jibril tu musuh bagi mereka. Dia tak puas hati dengan Jibril bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai bertahap begitu sekali. Jadi Allah dah beritahu awal wala yuqbalu minha syafa'ah, semua yang kamu ada kitab ke apa ke tak beri syafaat kecuali bila kamu betul-betul ikut kepada Rasul, kepada kitab yang diberikan, iaitu Nabi Musa, Taurat kata ikutlah kepada wahyu yang akhir. Jadi ini mesej kepada Bani Israel, tapi apa mesej untuk kita tuan-tuan sekalian? Nabi Muhammad tak mampu memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti kecuali kita beramal dengan sunnah Nabi waktu hidup. Ya, Ustaz. Quran tak beri syafaat kepada kita, malah menjadi hujjah alaina, ya. Kalau katakan kita dengan Quran tak beri masa, tapi saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan yang ikut My Quran Time, kita kempenkan lagi. Kerana apa? Kerana syafaat hanya akan wujud bila kita di waktu hidup ini kita berinteraksi, kan? Macam Ustaz apabila dengar Syekh Sudais itu, akhirnya bawa sampai tahap ini sekali, bacaan dengan yang bagus. Dan itu sebabnya kalau boleh ayat yang ke-48 ini, ayat yang kita nak pastikan kita betul-betul bertakwa, syafaatnya daripada Quran, daripada Rasul ini kita inginkan, syaratnya waktu hidup ini kita berjuang. Mari kita sama-sama dengar, minta Ustaz Tarmizi pula lah ayat 48 ini agar tuan-tuan ikut bersama, ya. Bagi yang terbaik sikit agar kita ulang banyak kali ini, agar kita masukkan dalam hati kita tidak ada pertolongan langsung kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama. Terima kasih kepada Ustaz Fas.
minta izin Sila, silakan. minta izin. Sebelum tu satu saya nak share sahabat kita. Terima kasih kepada Tuan Syamsul Samsuddin from Vancouver. Ya, Canada. Kanada ke Canada macam itulah. 9 malam kat sana. Terima kasih tuan bersahabat dengan kita. Teruskan share. Okay, thank you so much. Okay, right. Now saya baca ayat 48. Okay. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat 48 saja. Iaitu ayat 48 ini dia lebih kurang macam ayat 123. Betul Ustaz. Tapi kita tak belajar lagi. Tak belajar lagi tak apa ya, pada minggu depan seterusnya kita akan belajar. Dia lebih kurang ayat 122 lebih kurang ayat 47, ayat 123 macam tapi tak sama ayat 48 ya. Jadi apakah yang ada di situ yang kita belajar bahawa sebenarnya syafaat daripada Quran, daripada Rasul, daripada para malaikat ini, mereka ni syafaat ni, ada orang tanya ustaz ni apa maksud syafaat? Syafaat ni lebih kurang macam kalau ada orang buat silap ke apa ke sampai dekat mahkamah ya, ada lawyer kan. Dia boleh melindungilah, dia perjuangkan kan. Tetapi mestilah orang itu sendiri pun dah buat ikut peraturan. Dia tak boleh pula lawyer tu cakap dia ni tak apa, dia ni rasuah 4 juta pun dia kata dia tak rasuah, dia 4 sen pun tak ambil. Tak adalah begitu kan. Lawyer paling hebat pun kalau orang tu mungkin dianiaya boleh ya. Maka dalam hal ini kalau kita ikut Nabi, Rasul, ikut kepada apa? Pada kitab. Pada Al-Quran, baca betul-betul, kita ikut dan ikut pada para malaikat, insya-Allah. Inilah syafaat yang diterima ya. Tetapi kalau tidak, Allah cakap wala yuqbalu minha syafa'ah. Allah nak bagi warning kepada Bani Israel, warning kepada kita, jangan main-main, ingat dah ada Rasul, ada Quran, ingat terus masuk ke syurga. Kita akan sambung sebentar lagi. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Okay, terima kasih. Okey, kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal ustaz ya. Dalam hari ini kita mengulang kaji saja pada hari ini. Alhamdulillah pada halaman yang ke-7 hingga ke-9. Sebentar tadi ke-7 ya, mula dah kisah Bani Israel dan ada istilahnya faddaltukum alal alamin ya. Telah diberikan fadal ataupun satu kurnia ya. Fadal ini dia berbeza dengan dia adalah satu apa kurniaan ya, macam orang dapat, ada orang dapat kereta besar, ada dapat kereta kecil kan, ataupun ada dapat rumah besar, dapat rumah kecil. Itu adalah satu kurniaan daripada Allah, dan kurniaan yang paling besar kalau ikut dalam Al-Quran ini Allah cakap dalam surah Yunus ayat 58 adalah bila dapat Quran. Bila dapat Quran, tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan boleh beramal dengannya. Dia mungkin dia tak dapat rumah besar, tetapi jiwanya jadi besar. Masya-Allah. Ya, dia mungkin kereta dia tak berapa besar sangat, tak laju sangat, tetapi dia beramal laju betul Ustaz. Masya-Allah. Dan lajunya itu sampai ke syurga, masuk syurga ya. Jadi ini apabila kita mendalami kepada hidayah daripada Allah SWT, dan kita menyambung pada halaman yang ke-8 kisah bagaimana nikmat-nikmat, ada 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi kalau orang cakap apa yang Allah beri kurniaan pada Bani Israel, satu ada Rasul, satu ada kitab ya, dan ada Allah
ya, itu satu kurniaan. Jadi kalau ada kata tapi Bani Israel saja ke? Tak. Dia kalau siapa nak jadi dapat kurniaan itu, dia pergi cari kitab. Kalau zaman itu Taurat, carilah Rasul Nabi Musa, dia dimuliakan, diberikan kurniaan yang paling besar daripada Allah SWT. Dan kalau zaman ini kita Bani Adam, kalau ada yang kata kita Bani Adam apa kurniaannya? Sama. Kita dapat Rasul, kita dapat kitab, kita ada malaikat yang akan membantu kita. Carilah. Ya, Bani Adam ni dia tak eksklusif hanya untuk kalau Bani Israel untuk kaum Yahudi saja kan, ataupun Bani Israel, tapi bagi Bani Adam mesej yang ada ini, Quran ini untuk siapa? Linnas, untuk semua manusia. Itu sebabnya tuan-tuan ada kawan dekat Germany ke, ada kawan dekat US ke, dekat California ke Ustaz ya. Kalau tuan-tuan faham, terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris ke, bahasa apa ke, sebarkan. Share. Betul, ya. Komen-komen sikit. Mungkin dia tak faham saya cakap apa kan. Tapi insya-Allah kalau Ustaz Tarmizi cakap, ya thank you tadi tu, dia faham. Ada satu lagi ni Ustaz ni, Ustaz sebut tadi US, UK semua, ada Puan Umi Afrah from London. Ya. Thank you so much. Pukul 5 pagi Ustaz. Sekarang ni dekat sana. Saya tak pernah sampai London lagi Ustaz. InsyaAllah. Elmen London dah biasa. Okey. Jadi insya-Allah harapnya kita ada rezeki nanti bukan sekadar Elmen London, London Ustaz ya. London. Sama London dengan Ustaz Amir katakan ya. insya-Allah. Sama-sama. Jadi pada hari ini kita nak teruskan dengan bacaan daripada ayat 51 hingga 53. Kita nak melihat bersedikit apakah nikmat kepada Bani Israel yang kita nak ambil pelajaran ulang kaji pada hari ini. Silakan kita minta Ustaz Amir lah. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ما شاء الله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Masya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, taranum apa tu Ustaz Amir? Mungkin boleh kongsi dengan penonton kita. Ya, tadi kita guna taranum ajam ataupun jaharkah. Lagu jaharkah ni selalu menggambarkan sesuatu yang bersifat gembira. Gembira. Dan itu yang sinonim dengan kita takbir raya kita. Banyak kita gunakan lagu jaharkah. Jadi saya rasa ini satu juga sebagai kita nak menzahirkan nikmat seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ada kena nikmat, kita dapat nikmat, kita menceritakan. Bukan riak atau bangga, tapi untuk berkongsi, busyra, berita kegembiraan. Saya tertarik sikit Ustaz sebut tadi, kan. Bila kita dapat nikmat tu, kita sebut, dia akan jadi maknanya lebih kukuh kita punya nikmat. Saya ingat dalam surah yang lain pun Allah Taala ada sebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Kamu kena sebut Allah tu berulang kali untuk kita merasakan Allah itu ada dalam hati kita. Bukan sekadar waktu solat atau waktu azan sahaja. Dan itu sepatutnya menjadi kebiasaan. Pasal mula-mula tu dia mungkin sebut tu jadi tak berapa manis sangat, tapi bila sebut banyak kali tu benda baik, dia akan, pasal kadang-kadang dia tak masuk hati lagi, dia masih dekat mulut lagi apa sebagainya. Tapi bila kita baca, macam tuan-tuan juga, bila tuan-tuan zikir dengan membaca Al-Quran, awal-awalnya mungkin kalau dulu Ustaz baca surah Al-Baqarah yang kita cerita sebelum ni lah kan, dia kalau boleh nak
tengok berapa halaman Berapa lagi nak habis kan. betul. Itu bukan surah Baqarah, surah Yasin pun Ustaz. Betul. Kan kalau pergi kenduri tu kan, bila tercium bau tu, dia tengok berapa page lagi nak habis kan. Tetapi bila kita rasakan bahawa nikmat itu lebih daripada Al-Quran, bukannya daripada lontong ataupun apa Ustaz, daripada Mi kari ke. Jadi kita akan nikmati dari masa ke semasa. Dan inilah kalau Ustaz baca tadi dalam keadaan gembira, Allah mengingatkan Nabi Musa ya, tentang peristiwa 40 hari ya. Nabi Musa pergi, kemudian sumattakhaztumul ijl, Bani Israel mengambil anak lembu sebagai sembahan yang dibuat daripada emas itu kan. Wa antum zalimun, kamu ini zalim ya. Tapi Allah sambung dengan ayat 52. Apakah nikmatnya? Nikmatnya walaupun mereka ini zalim, mereka sudah buat syirik yang besar, tetapi Allah afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Allah maafkan buat masalah degil, Allah maafkan lagi. Degil, Allah maafkan lagi. Itu nikmat besar. Ya, nikmat besar untuk kita juga. Kita tuan-tuan pernah degil tak? Kan okey. Saya ni memang banyak degil lah tuan-tuan ya. Jadi bila Allah saya degil, Allah maafkan. Saya degil, Allah maafkan. Allah beri lagi peluang. Allah nakkan la'allakum tashkurun pada ayat 52 agar kita bersyukur dengan nikmat ini. Satu, kita ada masalah, Allah beri peluang, Allah beri nikmat. Allah ingatkan ini agar kita bersyukur. Mengapa Allah nak bersyukur? Kerana bila kita bersyukur ini, Allah nak tambah lagi nikmat sebenarnya. Ya, bukan Allah nak kurangkan nikmat ni pasal aku ni. Tak. Manfaat syukur ini bukan pada Allah, manfaat pada kita. Dalam surah Luqman Allah cakap perkara ini. Ya, jadi Allah beritahu pada Bani Israel, panduan juga untuk kita. Disambung pada ayat 53, kami berikan wa id ataina musal kitab ya, berikan pada Nabi Musa kitab wal furqan, yang membezakan yang hak dan yang batil. Dia dua fungsi kitab itu, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat hidayah. Ya, perkataan bukan muhtadun tapi tahtadun, maksudnya macam mana kita nak dapat hidayah ini, kita kena usahakan. Itu maksud tahtadun. Kalau muhtadun maksudnya ada orang yang dipilih, ada orang tak terpilih Ustaz ya. Tapi sebenarnya satu dunia ini boleh dapat hidayah. Kalau ada yang kata saya lahir Islam mudahlah dapat hidayah, tak juga. Kan kadang-kadang orang lahir Islam kalau dia tak tahtadun, berusaha mencari hidayah, dia tetap juga dia rasa hidup ini penuh dengan stres. Ya Ustaz ya. Dalam rumah asyik stres saja. Pasal apa? Pasal dia tak mencari hidayah. Tapi kalau cari hidayah, walaupun dia bukan Islam, walaupun tak pandai Al-Quran ya, macam ustaz tadilah ya, ustaz belum lagi terlibat dengan taranum ya. Tapi bila dah mencari, cari guru, cari apa, itulah contoh yang kita boleh belajar sebentar tadi daripada Ustaz Amir, bahawa kita kalau cari, Allah cakap apa? Kamu akan diberi hidayah. La'allakum tahtadun ya. Dan ini adalah daripada halaman 8. Dan ada lagi banyak nikmat ya. Kita tengok pada ayat yang ke-55, 56 hingga 57. Kali ini nak minta kalau boleh Ustaz Amir baca ayat 55 ya. Kemudian Ustaz Tarmizi sambung ya, sambung ya daripada ayat 56. Berduet Ustaz pasal Allah kita baca nak dengar sikit. Okey, silakan Ustaz ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصاعقة وأنتم تنظرون. Allah. Habis insyaallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله الله الله. Betul tak? وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
Allah. وأنزلنا عليكم المن والسلوى Allah, Masya Allah. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا Allah. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allahu Akbar. Masya-Allah Ustaz. Ustaz, saya walaupun tak tahu bila lah antarabangsa memang tak memang jauh lah rasa. Kita doakan sampai London kan. MQ. London tu okeylah, antarabangsa tu okeylah. Tapi rasa sangat bertuah dan rasa sangat bersyukur bersama dengan Ustaz Amir dapat juga baca satu ayat bersama dengan Ustaz Amir. Selalu dengan Ustaz Tirmizi. Ini dengan Ustaz Amir. Allahu Akbar. Tu saya kata bacaan Ustaz Amir ni saya suka sebab dia begitu menarik dia gerakkan suara dan sebagainya. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Dan suara itulah sebenarnya menambahkan lagi Ustaz ya, memberi kesan kepada bagaimana kita memahami apa yang kita faham sebentar tadi. Mungkin tuan-tuan dah belajar sebelum ini tentang ayat 51 hingga 53 tadi kan, ataupun disambung tadilah ya, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, ayat 55 ya. Degilnya Bani Israel ni buat perangai lagi, dia mula degil, Allah bagi peluang kan, degil lagi. Apa dia kata? Dia kata kami tidak akan beriman kepadamu laka ya, bukan bik. Kalau bika tu dengan kamu, tapi laka ni nak menyerah diri, nak merendahkan diri pada Nabi Musa, tak nak kan, hatta narallaha jahrah, sampai kami nampak Allah secara jelas. Tak nak tengok Allah. Dia tak nak, dia kata betul ke Musa engkau bawa ni kan, aku nak tengok yang sumber utama. Kan ini adalah Bani Israel ya. Fa akhadhakum sa'iqah, maka Allah berikan pada mereka satu sambaran petir, wa antum tanzurun, dan sebahagian daripada mereka menyaksikan kematian daripada mereka ini ya. Jadi apa pelajaran untuk kita sebenarnya? Ada orang Ustaz ya, dia nak kalau boleh Allah, saya akan kembali kepada Al-Quran ni, tolong tunjukkan satu bukti nyata dalam hidup saya, iaitu tolonglah ya Allah kalau boleh pokok dekat luar tu kena panah petir dan terus terbakar, saya akan beriman. Tapi kalau katakan tak ada panah petir, awan tak ada tulis alif lam lam ha, belah tembikai tak keluar alif lam lam ha, tak apalah, rasa macam betul ke Tuhan yang ada. Ini macam Bani Israel kan, itu dia keimanan terpilih begini, dia nak pilih ikut keinginan diri, bukan ikut kepada apa yang Allah dah bagi. Masya-Allah. Ini yang kita harapkan, dan disambung pada ayat 56 itu. Selepas itu sebahagian yang meninggal itu Ustaz ya, yang mati itu dia boleh bangun balik. Ini satu perkara yang besarlah berlaku pada zaman Bani Israel ini. Allah bawakan perkara ini sekali lagi la'allakum tashkurun, agar bersyukur ya. Jadi nikmat bersyukur bila Ustaz ada bacaan yang bagus, masya-Allah ni kan, kita bersyukur, dan cara kita bersyukur itu kita beritahu, kita bawakan untuk tuan-tuan hari ini, kita nikmati ya Allah. Dalam ayat 57 bila Ustaz baca tadi, wa dhallalna alaikumul ghamam ya, Allah bagi nikmat apa lagi? Awan. Ya, di tengah-tengah dia panas tu ada awan dan diturunkan manna wassalwa. Masya-Allah. Ya, Allah kata makanlah ya makanan ini daripada Allah Subhanahu taala ketika mereka tak ada makanan tersebut. Dan ustaz ada baca tadi, ustaz boleh tak ulang balik lagu tadi ustaz? Kalau boleh lah. Boleh pasti boleh punya. Yang wama zalamuna tu ketika ustaz berhenti saya akan bercakap ya, tapi ustaz berhenti kejap pada waktu ustaz berhenti tu. Ustaz sebut ulang ya. Memang ada request tak? Elmi Emran watching from Brunei, tolong Ustaz Amir belanja lebih sikit. Memang kenalah Ustaz. Memang. Tapi saya sebenarnya dah lupa lagu tu. Dia waktu baca tu. Waktu baca tu baru ingat. Itu sebabnya nanti lain kali kita buat yang ustaz baca sikit, kita tadabbur sikit kan. Pasal sebenarnya siapakah yang zalim? Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami ya. Buat apa-apa kita tuan-tuan, kita baca Quran tak baca Quran, kita buat apa sahaja, tidak menzalimi pada Allah Subhanahu Wa Taala, walakin kanu anfusahum yazlimun. Bani Israel inilah yang menzalimi diri mereka. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita sendiri yang menzalimi, yang menggelapkan diri kita. Tapi dengan kita
baca al-Quran, kita ikut perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sakitkan hati Nabi walaupun Nabi tak ada di sekitar kita. Itu adalah peluang untuk kita mendapat pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tadi sikitlah perkataan wa ma zalamuna tadi memang saya ulang 3 kali. Mana kita nak kita baca tu, kita hayati kalimah itu. Masya-Allah. Bila kamu buat onar, kamu tidak menzalimi Allah. Betul. Maknanya bila kita tak nak terima Quran, kita contoh tak nak solat, tak nak cari hidayah, sebenarnya Allah tidak rugi sekelumit pun, ya. Tapi kamulah yang merugikan diri kamu. Jadi itu sebab saya ulang tadi, kita kena ingat, maknanya jadi falsafah hiduplah, wa ma zalamuna. Kita tak akan menzalimi Allah, tapi kita menzalimi diri kita. Ustaz, saya nak minta request ni daripada saya kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul ni sebagai host kita. Okey Ustaz. Jangan baca, okey, baca saya baca dah tadi. Okey, jangan yang lain buat. Tak nak minta maknanya nak minta Ustaz Amir. Kita minta izin daripada Ustaz. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, kita dah dengar tadi bacaan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman secara mujawad, ataupun kalau kita belajar dengan Ustaz Timizi sebelum ni bacaan secara tahqiq. Sekarang ni kita nak dengar pula bacaan yang selalu kita baca juga dalam Quran Time, iaitu bacaan secara tadwir ataupun murattal lah. Jadi boleh Ustaz Amir kongsikan kepada kita bacaan secara murattal pula. Satu ayat yang ke mana? Boleh tak Ustaz, kalau murattal yang laju tu kan? Yang laju tu style Sudais. Saya Sudais, masya-Allah. Saya bila dengar cerita Ustaz tadi Sudais, nak dengar lah. Tapi saya rasa tak boleh kot hari ni. sebab dah lama tinggal pula. Maksudnya kena datang lagi tu. Kena datang lagi tu. Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ayat yang ke-56 dan 57. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Sonok Ustaz Taranum Nahwan Ya, kita guna Taranum Nahwan. Tuan-tuan ada yang minta tadi, minta Ustaz Amir baca Taranum Nahwan. Tadi tu makbul lah hajat sahabat kita. Alhamdulillah. Minta Ustaz Amir baca Taranum Nahwan hari ini. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi inilah kandungan yang Ustaz ulang balik sebenarnya untuk mengingatkan bagi kita tuan-tuan yang berada di rumah bahawa sebenarnya wa ma zalamuna tidaklah kita buat apa-apa ini menzalimi, memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebenarnya ia memberi kesan kepada diri kita. Dan sikitlah daripada muka surat 9 itu Allah menyambung lagi, dia ada lagi cerita sambungan wa idh qulna, bila mereka ini dibenarkan masuk ke Baitul Maqdis. Pada waktu itu Nabi Musa sudah tidak ada lagi dah Ustaz itu sebabnya nak beri highlight pada tuan-tuan, ayat 58 itu bukan bersama dengan Nabi Musa tetapi kalau kita tengok kepada bawah balik ayat 60 itu ada balik Nabi Musa, masyaallah wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna bi asaqal hajar. Jadi nak ceritanya Al-Quran ini bukan kitab sejarah ikut ABC tetapi Allah bawakan hidayah ABC. Antara salah satunya kalau kita tengok dalam ayat ke-58 itu bila mereka ini mohon ampun, maka pada ayat 60 itu Allah berikan air fanfajarat istilahnya dekat sini fanfajarat min husnata asyrata aina. Allah bagi air melimpah-limpah kan. Kerana apa? Kerana walaupun peristiwa itu ke depan sebenarnya, tapi dari segi susunannya itu istighfar itu amat penting dalam hidup kita. Lagi kita banyak mohon ampun pada Allah, merendah diri pada Allah. Salah satu tanda istighfar kita apa tuan-tuan? Satu, kita sebutkan mulut. Hati cakap ya Allah aku bersalah. Yang perbuatan kita baca Quran ini
tanda kita sebenarnya nak kembali minta ampun kesilapan kita yang lepas. Sebabnya kita nak berdoa pada hujung ini Ustaznya. Kita persilakan Ustaz Amir lah untuk memimpin. Kita minta kalau boleh kita doa kita diampunkan kesilapan kita dulu, tak kembali pada Quran dan kalau boleh Allah berikan kemudahan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kita semua keluarga dengan Quran ini Allah akan pimpin balik. Ini tiket penting kita kembali ke tempat asal, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, kami memohon kepadamu nikmat yang sempurna. Amin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sihhati dawamaha, dan kesihatan yang berkekalan, wa minar rahmati syumulaha, dan rahmat yang menyeluruh, wa minal afiyati husulaha, dan kesihatan yang memberi penghasilan yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan dan munajat kami pada hari ini. Ya Allah, jadikan kami Al-Quran sebagai rakan, di dalam kubur sebagai teman, di akhirat sebagai pemberi syafaat dan pemberi pembebasan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami pada hari ini. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. Ya Allah, janganlah diambil kira kesalahan dan kekurangan kami. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunlah kami dan berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir sudi bersama kita. Terima kasih banyak insya-Allah. Kita nak jumpa lagi, nak dengar yang Sudais tadi. Sudah insya-Allah. Insya-Allah. Dan dalam masa yang sama kita masih lagi dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, bagi tuan-tuan yang ada kesempatan kita menjemput bersama, kita berganding bahu dengan sumbangan tuan-tuan. Kita ingin memastikan Al-Quran Mushaf ini dengan terjemahan disebarkan, dibaca dan difahami. Moga-moga ummah ini semuanya kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertemu lagi ulangan kita hari ini Ustaz jam 5, jam 11 hari ini hari 11 dan pukul 6 pagi besok boleh dengar balik bacaan Ustaz Amir yang tadi tu. Saya nak kena dengar balik tu. Betul wa ma zalamuna tu. Nanti saya cut, betul saya masuk suara saya pula. Bersama-sama kita berjumpa pada hari esok, halaman yang ke-10, halaman baru Jadi jangan ke mana-mana pada hari esok pukul 12. Juga sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Al-Quran, jangan lupa untuk bergabung dengan kita di platform kita. Ada YouTube My Quran Time Official, FB kita My Quran Time Sahabat Al-Quran, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Dan sahabat-sahabat Al-Quran semua sekali yang bersama kita saat ini, ada yang dalam kereta nak balik kampung dan sebagainya, hati-hati, jaga SOP kita, jaga jarak, jaga kesihatan kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.